Okey, so kita dah siap untuk semua semester. Semester 1, semester 2, semester 3. Sekarang kita nak tengok KK pula. Untuk KK ni sebenarnya, KK ni lah peluang kita nak dapat result yang bagus. Sebab KK ni markah cikgu yang bagi kan. Dan kita kena dah ikut cikgu punya deadline, due dan sebagainya. Jadi untuk KK ni sepatutnya kita boleh dapat A, solid A. Tapi untuk pengiraan start ni cikgu tak bagi untuk kita letakkan A sebab kita nak tengok nanti biar ada peningkatan dan ada usaha yang lebih daripada kamu untuk memperbaiki KK. Jadi kita letakkan kat sini B plus untuk setiap KK. Jadi B plus markah dia ini maksimum 3.33. Ni pun B plus, B plus, B plus, B plus. 3.33, 3.33. So kira balik lah kira balik semua. Okey, jadi tadi macam mana cara nak dapatkan keputusan bagi subjek pengajian AM contohnya kan kat sini contoh pengajian AM kat sini. Tadi kita dah kira semua SEM 1 ini adalah result kita yang kita dapat pada semester 1 yang sebenar Kemudian SEM 2 ni kita buat target berdasarkan berapa yang kita boleh dapat. Yang kita agak-agak kita boleh dapat setelah kita belajar lebih kurang setengah semester. Dan kemudian yang SEM 3 ni pun sama, kita buat target berapa yang kita boleh dapat. Suka saya cakap tadi sekali lagi untuk penetapan target ni bukan kita pilih maksimum. Maksimum ni maknanya A lah. Memanglah kalau kita target memang kita nak A kan. Tapi untuk start ini kita gunakan berapa yang kita boleh dapat. So kat sini kita letakkan B minus B. Dan KK macam saya beritahu tadi, KK sepatutnya kita kena dapat A. Solid A dapat 4.0. Tetapi dalam pengiraan start kita ambil maksimum B plus sebab kita nak tengok peningkatan nanti. Okey, dah siap semua. Dah isikan grade. Kemudian kita tengok mata yang kita dah masukkan. Dan kita dah dapat jumlah mata wajaran bagi setiap semester. Termasuklah KK. Maka kita campurlah ke semua ini. SEM 1 campur SEM 2, campur SEM 3, campur KK 1. So kita dapat 2.90. Okey, 2.90. Okey. Baik, 2.90 apa maksudnya? Untuk pengajian AM 3 semester kita dapat 2.90 bermaksud 3.90 itu berada di mana? Kita tengok kat sini. Mata-mata mengikut grade ni So 2.90 kita tengok dia berada di B minus, tak sampai ke B. So maksudnya setakat ini dia dapat grade B minus lah. B minus sebab belum mencecah 3.0 dan melebihi 2.67. So dapatlah B minus. Okey. Kemudian kita teruskan pula, kita kira dengan subjek BM ni pula tadi. BM kita dapat berapa? Kita tengok BM kita kira balik. 0.769 campur 0.4 campur 0.513 campur 0.266 campur 0.566. Okey, sebab apa? BM ada 2 KK, KK1 dan KK2, kerja khusus 1 dan kerja khusus 2. So dapatlah 2.51. 2.51 maksudnya kita tengok balik kita punya ni kat sini tadi, dekat sini tadi 2.51 dia atas pada C plus dan bawah pada B minus. So kita ambil dia adalah C plus. Okey, kemudian kita kira pula untuk Geo, untuk subjek Geo. Kita kira dengan kalkulator Ada kalkulator kat sebelah sini. 0.32 campur 0.534 campur campur 4.27 campur 0.427 campur 0.666 dapat 1.947. 1.947 kita ambil 1.95. 1.95 maksudnya kita cuma dapat 1.95 kita dapat berapa ni? 1.95 C minus tak sampai 2.0, C minus 1.67, C 2.0, so kita dapat C minus. Okey, C minus kemudian sejarah. Kita tengok sejarah. 0.58 campur 0.44 campur 0.87 campur 0.666.
Dapat 2.56. 2.56. So 2.56 kita tengok balik kat sini. C plus tak sampai B minus, so kita ambil C plus. Okey, jadi inilah result kita. Pengajian ARM, kita dapat B minus, BM kita dapat C plus, Geo kita dapat C minus, dan sejarah kita dapat C plus. Okey, kita letak balik kat sini B minus 2.90 dekat bawah sekali 2.90, 2.51, 1.95, 2.56. Okey, cara mengira keputusan start ni ataupun keputusan STPM, campurkan keempat-empat subjek ni dan kita bahagi dengan 4. So kita akan dapat lah tengok 2.90 campur 2.51 campur 1.95 campur 2.56 sama dengan bahagi dengan 4. So dapatlah keputusan start kita 2.48. So inilah keputusan start kita. Adakah keputusan ini puas hati ataupun tidak? Kita dapat 2.50 Nanti kalau ada masa cikgu kongsikan berapa minimum pelajar-pelajar di kolej cikgu yang dapat masuk ke universiti awam. So kamu dapat 2.84 berdasarkan kepada keputusan ni. Okey. Jadi kita tengok balik. Inilah keputusan cara mengira keputusan STPM berdasarkan borang start, borang semak target keputusan STPM. Okey, secara umumnya kita dah dapat kira semua keputusan yang kita dapat setiap semester, termasuklah KK1 dan KK2. Jadi tidaklah kita mengira keputusan STPM kita tu, dan kita suka kira kan, bila dapat keputusan SEM 1, SEM 2, SEM 3 ni kita suka nak kira. Okey, jadi kita dapat keputusan ni dan kita dapat campurkan sekali dengan KK1 dan KK2. Jadi kita dapat agak baik. Seterusnya, daripada sini biasa cikgu akan teruskan dengan konsultasi kepada pelajar-pelajar. Kita akan tengok lagi kat mana yang kamu rasa tak puas hati. So dah tentulah yang C minus ni Kita tengok subjek ni Geo. C minus maknanya subjek ni tak dapat prinsipal dia di bawah C minus. Okey. So maksudnya dekat sini bila dah dapat C minus kat sini, kita perlu ambil perhatian sikit subjek ni. Subjek Geo ni. Okey. Jadi dah tentu kalau kita tengok SEM 3 kita tak boleh nak repeat. SEM 3 ni memang tak boleh nak repeat, dah solid dah. So kamu kena buat betul-betul untuk SEM 3 ni, tak boleh nak repeat. Inilah keputusan yang kamu dapat dan tak boleh nak ubah. Okey. Dan yang boleh kita ubah ialah keputusan SEM 2 dan juga keputusan SEM 1. Okey, sebab itulah cikgu ajar pada pelajar-pelajar supaya tengok balik mana-mana grade yang tak bagus. Contohnya D ni confirm lah kena repeat. Confirm lah kena repeat. Okey, confirm lah kena repeat. Kemudian mana lagi? Kita tengok SEM 1. Okey, mungkin sejarah ni C ni kita perlu repeat sebab hanya dapat C. Okey. Kemudian mana? SEM 2 ni kena dapat keputusan yang lebih baik selain daripada keputusan-keputusan ni B minus C, C minus C ni kan. So C kita nampak. Ni kita perlu repeat. Okey. Jadi kenapa perlu repeat? Kenapa perlu repeat? Sedangkan kita dah dapat 2.48, agak-agak macam dah atas 2.0, macam cukup-cukup nak masuk UA kan. Dah macam dah okey. Okey, baik. Sebenarnya dekat sini keputusan ini hanyalah target kamu saja. Sebab apa? Kita tengok KK1 ni semua subjek ni kita letakkan B+. Jadi oleh sebab itu B+ ni saya dah bagi tahu awal tadi kan. Kena buat betul-betul supaya dapat A. Kalau dapat A maksudnya apa akan jadi dengan keputusan yang di sini? Keputusan kat sini kalau kita dapat A, ada kemungkinan keputusan kat sini akan naik. Keputusan kat sini akan naik lagi. Keputusan kat sini akan naik lagi. Keputusan kat sini akan naik lagi. Okey, sebab apa? Kalau kita dapat A kat sini kan. Dapat A. Faham tak? Kalau tak faham nanti tanya dekat komen ataupun boleh contact saya lah. Okey. Baik, saya nak tunjukkan satu. Geo kita tak prinsipal betul, dapat C minus saja kan. Okey, jadi kalau katakan di sini saya dah bulatkan tadi, DC kita ambil keputusan untuk repeat.
untuk repeat. Katakan bila kita dah repeat kat sini, naik dah jadi, katakan dapat B, ni dapat B. So bila B dah berubah kan, B ialah 3.0. Kat sini pun 3.0. Jadi kalau kita kira semula, berapa kita dapat tengok. Okey. Kita kira semula 32% darab dengan 3 dapat 0.96. 0.96 kat sini. Tengok wajaran sama Sini pun dapat 0.96. So kita campurkan balik. Yang ni dah tak kira lah, dah tak ada lah. So kita kira balik 0.96 campur 0.96 campur semester 3 0.427 campur dengan KK campur 0.666. Okey. Dapat 3.01. Nampak? Daripada 1.95 kita repeat 2 ni, 2 semester ni kita repeat sebab kita dah nampak dah. Oh ni aku kena repeat ni. Kat sini daripada start ni kita dah nampak dah kita kena repeat. So kita dapat 3.1. Dah naik daripada C minus, kita tengok 3.01, dah dapat B, lebih daripada B, bawah daripada B plus. So kita dapat apa? B plus kat sini. Nampak? B plus. Dah 3.01. Kalau kita kira balik berapa pointer kita tadi? Jadi berapa kita dapat tadi? 2.90 campur 2.51 campur 3.01 campur 2.56 sama dengan kita bahagi dengan 4, dah dapat 2.75. Nampak? Dah dapat 2.75. Meningkat walaupun kita baru repeat satu paper ni. Okey, untuk SEM 1 dan SEM 2. Okay. Yang ini kita dah tentu kita repeat lah. SEM 2 ni kita bila kita dapat C kita kena naikkan jadi B. Belum lagi campur ni. Kalau KK kita dapat A semua kan. Dapat A. InsyaAllah dapat A. Cuba jumpa dengan cikgu, bincang dengan cikgu, tanya cikgu macam mana saya nak dapat A untuk KK saya. Jangan yang tu jangan lupa. Kena ingat betul-betul. Okey. So saya harap dekat sini para pelajar dapat gunakan borang start ini untuk memeriksa target keputusan STPM yang akan kamu hadapi. So sekarang ni kita dah SEM 1, kita dah dapat keputusan SEM 1. Kena come back, kena move on dengan apa sahaja keputusan SEM 1 sebab keputusan SEM 1 ni masih lagi ada peluang untuk repeat. Masih lagi ada peluang untuk repeat. Kemudian SEM 2 nanti pula kita belum ambil lagi exam, so kena target betul-betul dapat berapa. SEM 3 pun sama. SEM 3 sangat penting kerana tiada pengulangan. KK sangat-sangat penting. Ikut arahan cikgu, ikut target cikgu, ikut due date cikgu. Kerana KK ni nanti cikgu kamu yang akan berikan markah dan mencadangkan markah untuk kamu dapat A. Alright? Dan suka saya ingatkan bahawa markah mentah KK itu sangat-sangat penting. Kerana apa? Okey. Saya nak sebutkan secara ringkas contohnya kita dapat A. Saya tulis kat mana-mana dah So kita dapat A 80. Kalau kita dapat 90 pun sama dengan A juga. 95 pun sama dengan A juga. Tetapi yang mana lebih berkualiti? Okey, sudah tentulah A yang markahnya 95. Kerana markah ini nanti akan menentukan markah akhir sekiranya ada di pihak keputusan SPM sebenar nanti, markah mentah ini akan dikira untuk mengambil kira markah akhir PNGK yang kamu akan dapat. So kena ingat A bukan sekadar kita nak dapat 80, tetapi A adalah A yang kita nak dapat seboleh-boleh markah yang sangat cantik, markah yang sangat baik. Okey. Jadi nanti untuk yang seterusnya saya akan tunjukkan pula apakah pointer-pointer yang pelajar di kolej saya yang dapat masuk universiti. Adakah cukup dengan 2.75, 2.48 ataupun sekadar 2.0, kita akan tengok. Dan kita akan tengok juga dengan pengiraan merit yang saya tak sentuh lah kali ni. Jadi cikgu harap para pelajar boleh
faham dengan apa yang cikgu terangkan. Kalau tak faham, cuba ulang semula video ini dan tengok berulang-ulang kali sementara ada masa di rumah ni. Dan boleh download, seperti saya bagi tahu tadi, boleh download borang ini di bawah. Nanti saya akan letakkan link dan boleh download. Dan kamu juga boleh berhubung dengan saya, dengan Ustaz Jaafar, dengan kawan saya di unit bimbingan dan kaunseling untuk kita berkonsultasi tentang semak target keputusan STPM ini. Sangat penting para pelajar, kerana daripada sini kita nampak yang mana kita perlu repeat, yang mana kita perlu lebihkan usaha, yang mana kita perlu tengok balik supaya kita dapat keputusan STPM yang cemerlang. Alright, so kalau para pelajar dapat faham, Alhamdulillah, saya halalkan ilmu ini dan panjangkan kepada rakan-rakan yang lain untuk sama-sama kita dapat manfaatnya. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.